najis, maka dia boleh salat. Bumi jadi masjid bagi dia. Sampai tempat gurun pasir, masuk waktu, boleh salat. Sampai tempat lagi naik bas, tengok lebuh raya, payah nak cari surau, waktu dah nak keluar dah, boleh berhenti bas, mayang tepi jalan. Maknanya itu kelonggaran kepada umat Nabi Muhammad yang tak diberi kepada umat-umat lain. Jadi itu di antara. Jadi di antaranya apa lagi, iaitu dengan menyapu khuf ini. Wa qad adal al-mashu bi ala isyarati ila anna al-masha la yakunu illa li a'la. Dengan dijadikan isim mutaaddi bagi al-mashu dengan ada pula isyarat ala di atas perkataan al-mashi ataupun al-mashu la yakunu illa li a'la, bagi nak menunjukkan bahawa menyapu khuf itu ialah bahagian atas dia. A'la makna bukan a'la saja, tapi a'la maknanya menyapu di bahagian atas kaki. Makna kalau ini kita kata tadi buka tapak kaki kita, ni bahagian tapak, ni bahagian atas kaki, maka menyapu bahagian a'la, bahagian atas dia, bukan bahagian bawah ni. Lepas ni kita akan jumpa hadis berkenaan dengannya ataupun kaifiat. Ni ada kaifiat dia jelas. Mana dia? Dengan cara takhfifan, li'a'lal khuffaini takhfifan, dengan cara menyapunya secara lembut ataupun secara ringan. Mana sapu je lah, tak payah kata gonyoh gitu, tak payah. Mana ambil air, sapu saja bahagian atas kaki yang memakai sarung kulit tadi. Itu makna dia. Kama yastarutu fil labsihima kamalut taharatul ma'iyah. Makna dengan syarat kita pakai, sebelum pakai stoking kulit tadi, dia telah pun bersuci ataupun berwuduk dengan sempurna. Kamalil taharah al-ma'iyah, menggunakan ma'iyah dengan air. Maknanya dengan syarat dia berwuduk dulu. Dah wuduk dulu sempurna, dah wuduk, basuh kaki sebagaimana biasa dengan air, lalu dia pun pakai khuf. Bila pakai khuf kulit tadi, dia pun musafir berjalan, habis wuduk, terkentuk ke, terberak ke, terkencing, tak kira lah, habis wuduk. Maka dia pun nak berwuduk kali kedua, nak baharukan wuduk. Maka pada masa tu cukup sekadar menyapu di atas khuf. Kerana kaki dia tadi belum pada dipakai khuf tadi, dah suci dah dengan suci yang sempurna, al-ma'iyah, menggunakan air. Dipaham daripada itu, kalau bersuci menggunakan tayamum, tak boleh lah. Bersuci hak mula-mula tadi, dia guna tayamum. Contohnya, lalu dia pun pakai khuf, tiba-tiba sampai di satu tempat, dia nak ambil wuduk pula kerana batal. Nak ambil wuduk bukan dengan tayamum dah, dengan air. Maka dia kena tanggal khuf dia tadi, kena buanglah khuf. Sebab kaki dia pakai khuf tadi dengan bersuci melalui tayamum, bukan bersuci melalui ma'iyah, menggunakan air. Itu maknanya hukum dia berbeza antara permulaan tadi tayamum dengan permulaan menggunakan air yang sempurna. Baik, kemudian kata dia wa kaifiyah, dan kaifiat dia, bagaimana cara dia. Wa kaifiyatul mashi, dan cara nak menyapu tadi, an yaghmisa yadaihi fil ma'i summa yada'u batinu kaffihi al-yusra tahta uqba al-khuffu wa kaffihi al-yumna ala atrafil asabi'ihi summa yamurru al-yumna ila awwalis saqah wal yusra ila atrafi asabi'ihi. Baik, kata dia dengan cara dia celup dua tangan dia ni. Dia celup dalam air. Okey, kita kata sekarang kita bercelup dalam air. Baik, kemudian kata dia menjadikan dengan meletakkan tangan kanan dia. Dengan meletakkan tapak tangan kanan dia tahta uqbal khufi, di bawah tapak khuf tadi. Maksudnya dia celup dah dua, lepas tu tangan kiri ni letak di bawah tapak kaki yang dia pakai khuf tadi, letak bawah. Baik, tangan kanan pula yang dicelup air tadi letak bahagian atas tadi.
Letak bahagian atas. Maknanya ada bahagian bawah, ada bahagian atas. Lalu dia pun, mana kata dia? Kemudian wakaful yumna, dan kemudian tapak tangan dia kanan ni ala atrafi asabi'i, di tepi-tepi, di hujung jari, di hujung jari kaki. Ni kaki ni. Dia letak hujung jari kaki ni. Lepas tu summa yamurul yumna ila awalis saqah. Lalu dia pun bawa hak kanan ni naik sampai ke awal betis. Awal betis tu dekat buku lali lah. Mana ambil daripada hujung kaki naik atas ni. Lepas tu hak ni pula bawah ni bawa ke hujung jari tadi. Jadi maknanya itu kaifiat untuk kita menyapu khuf. Itu maknanya kaifiat yang disebut yamurul yumna ila awalis saqah. Hak yang kanan ni lalu naik sampai ke awal betis. Wal yusra, adapun tangan kiri dia tadi ila atrafi asabi', bawa ke depan sampai ke ujung jari kaki tadi. Jadi mana kalau ni kaki, hak bawah bawa ke depan. Lepas tu kan kaki tadi hak atas daripada ujung ni bawa ke awal betis. Itu makna cara bagaimana untuk menyapu khuf. Itu makna bagi yang nak menyapu khuf lah. Mungkin kita nanti pergi ke negara yang sejuk, duduk bertugas negara sejuk ke mana tahu, orang jarang hantar jadi duta di Alaska contohnya, tempat yang jarang jumpa matahari ke, tempat sejuk. Jadi kita nak berwuduk, maka bila kita dah suci kaki, maka boleh kita menyapu khuf. Jadi makna menyapu khuf ada dua dalam hukum syarak untuk menyapu dengan tidak membasahkan dia. Yang pertama, menyapu kepala di atas serban dan menyapu kaki di atas khuf. Kenapa dua ni? Kerana kajian yang dibuat, dua tempat ini memberi kesan mudarat kepada tubuh jika dia terlalu sejuk. Macam tangan, tak apa. Tangan kita terlalu sejuk, dia tak beri kesan kepada kesihatan ataupun kepada tubuh. Apa lagi? Kita kata muka ni walaupun dia sejuk, dia tak beri kesan sangat kepada kemudaratan kepada tubuh. Tapi kepala ubun-ubun kalau sejuk, maka dia memberi kesan. Sebab tu ada orang dia berjalan sikit tengah hujan, tak lebat hujan, kena sikit je kepala balik demam. Sebab dia tempat yang sensitif, membawa kesan kepada tubuh. Yang kedua kaki. Kaki sejuk dia tak boleh. Jadi maknanya kan itulah syarak memberikan keizinan rukhsah menyapu di atas serban dan menyapu di atas kaki apabila berwuduk dalam saat yang kesejukan yang amat sangat. Jadi maknanya itu di antara perkara yang dibenarkan oleh syarak. Baik, daripada hadis yang pertama ini kita dapati fiqhul hadis. Itu tengok dalam fiqhul hadis. Dia kata khidmatul alim wa anna lil khadimi an yaqsuda ila ma ya'rifu min adatil makhdumah qabla an yamurrahu. Qabla an ya'murahu. Baik, kata dia, adapun hadis ini memberi makna ataupun pengajaran boleh berkhidmat kepada orang alim. Itu maknanya boleh berkhidmat kepada orang alim. Sebab dalam kisah ni daripada Mughirah ni dia berkhidmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya dia berjalan dengan Nabi, bila nampak Nabi nak berwuduk, kisah tadi, dia pun hulur tangan nak tolong cabut kasut Nabi atau stokin kulit Nabi. Lalu Nabi kata dakhuma. Nabi kata biar. Nabi pun sapu. Jadi maknanya menjadi dalil boleh berkhidmat kepada orang alim. Itu makna khidmat. Dapat pahala lah. Sama ada kita anak murid dia ke ataupun kita bukan anak murid dia, tapi tolong khidmat. Mana ia merupakan pahala ataupun merupakan kebaikan yang diizin dan digalakkan oleh syarak. Sebab tu kita tengok sahabat Nabi, antaranya Malik bin Anas, antaranya Anas bin Malik, dia khidmat dengan Nabi. Lepas tu siapa lagi? Ibnu Abbas, siapa lagi? Mughirah bin Syu'bah. Jadi Sufwan, ini di antara orang-orang yang berkhidmat kepada Nabi di samping sahabat-sahabat lain. Baik, wa anna lil khadim, dan bahawasanya bagi khadim, makna orang yang nak khidmat tadi, an yaqsuda,
bahawa dia bermaksud, berniat, bertujuan ila ma ya'rifu min adatil makhdumah, dia tahu benda yang nak dikhidmatkan kepada orang alim tadi qabla an ya'murahu, sebelum daripada disuruh. Misalnya kita kata nampak apa, kita katalah ada orang alim datang tempat kita, ke surau kita, ke masjid kita, ulama-ulama dia datang, kita nampak dia turun tu, kita dah fikir dah, dia tak suruh kita fikir dah. Nampak hujan rintik-rintik, mungkin dia nak payung kot, kita pun ambil payung, tolong payung, pergi bilik air boleh jadi. Maka sebelum daripada disuruh, maka itu juga adalah khidmah. Dia maknanya boleh berkhidmat. Itu maknanya susun kasut, tengok dia naik tadi, dia naik ke masjid tadi, letak ikut dan kasut dia. Kita pun tolong ambil letak tempat teduh sikit. Takut kalau hujan nanti taklah masuk air dalam kasut dia, senang dia nak keluar karang, ataupun tak diambil oleh orang lain. Jadi maknanya boleh berkhidmat. Itu di antara keizinan syarak, yang diizinkan oleh syarak. Baik, labisa khuffain fi safarin wa jawaizil masih alaihima. Kata dia yang kedua hukum dia daripada hadis ini, memakai dua khuf pada musafir. Maknanya ketika musafir pakai dua khuf. Wa jawaizi mas'i alaihima, dan harus menyapu di atas keduanya. Jadi mana haruslah pakai sapu saja. Wa sayati fi hadisis salisi masru'iyatihi hadran. Apa ni kata dia, hadran. Maka kata dia pada hadis yang ketiga nanti kita akan bertemu hadis yang menunjukkan bahawa juga disyaratkan ataupun disyariatkan pakai khuf ini bagi orang yang hadir. Mana orang yang bukan musafir lah, bukan musafir tapi dia hadir, mana orang yang mukim. Baik, yang ketiga isratu kamalit taharatil ma'iyati qabla labisa khuffain. Yang ketiga kata dia disyaratkan sempurna bersuci dengan air sebelum memakai khuf. Dia maknanya syarat dia kena sempurna bersuci, basuh muka dah semua, memang sah dah wuduk dia, dan dia pun pula dengan air. Maka sebelum daripada pakai khuf, maknanya sebelum pakai khuf tadi dia dah sempurna bersuci dengan air. Itu dia antara masru'iyatu mas'a'lal al-khuffi wa asfalih. Dan kemudian kata dia disyaratkan juga menyapu di bahagian atas dan menyapu di bahagian bawah. Dia makna bahagian atas, kita kata bahagian atas khuf, bahagian bawah, maka juga disunatkan, disyaratkan oleh hukum syarak. Itu makna cara menyapu. Jadi kita kena ingatlah, makna mungkin kita pergi negara sejuk nanti kita pakai begitu. Tak nanti ke negara sejuk, pergi buat umrah ke mana kena musim sejuk. Musim sejuk di Mekah, Madinah, maka kita tak tahan. Sebab musim sejuk ni selagi ada lubang kat dinding yang boleh masuk angin, kita sumbat. Kerana selagi angin luar masuk dalam bilik, kita merasa sangat sejuk. Jadi maknanya bolehlah pada waktu itu menyapu di atas khuf. Bagi siapa? Bagi kita orang mukim boleh. Kita pergi Mekah, kita bukan musafir dah, memang sampai Mekah dah. Kita mukim di sana. Maka dalam tempoh bermukim, maka kita boleh menyapu khuf sehari semalam. Lepas tu ambil wuduk pula. Lepas tu kalau batal wuduk dah sebelum sehari semalam, kita boleh sapu atas khuf. Sapu sampai kepada sehari semalam. Ambil wuduk semula, basuh kaki balik. Maka begitulah diulang-ulang, kemudahan bagi orang yang musafir dan orang yang mukim. Jadi maknanya itu kemudahan yang diberi oleh syarak. An Ali radhiyallahu anhu qala, dan hadis yang seterusnya daripada Ali radhiyallahu anhu, daripada Ali. Jadi makna radhiyallahu anhu, maknanya Ali ni radhiyallahu. Makna bagi orang, sebab tu kalau tengok dalam periwayatan kitab, dalam kitab, kalau disebut an Ali radhiyallahu, maka itu daripada ada kitab yang ditulis oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, golongan ulama Sunni. Kalau tengok dalam tu dia kata apa? Qala Imamun Ali, berkata Imam Ali, maka pengarang tu Syiah. Itu maknanya sebab dia guna perkataan imam. Jadi bagi Ali ni radhiyallahu anhu, maknanya
yang diredai Allah. Gelaran bagi dia karramallahu wajhah. Ali ni. Lau kana ad-din, kata Ali. Ni kata Sayyidina Ali. Lau kana ad-dinu bir-ra'yi, kalau sekiranya lah agama itu berpandukan pada akal. Maknanya kalaulah agama ni duk main akal saja, lakana asfalul khuffi, maka adalah bahagian bawah khuf, bahagian bawah kaki, stoking kulit tadi, aula bil mashi, lebih utama untuk disapu, min a'lahu, daripada bahagian atasnya. Wa qad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sedangkan sesungguhnya aku melihat, wa tu ma'iyah, sedangkan ra'aitu aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala zahiri khuffaihi, Nabi telah menyapu di bahagian atas kakinya. Jadi maknanya Nabi sapu bahagian zahir, bahagian atas kaki dia, bukan batin. Sebab kita ni tangan, macam tangan ni dia ada dua istilah lah. Tangan ni ada zahir tangan, tapak tangan. Mana zahir? Bahagian atas ni. Mana batin? Ni batin. Mana batin tapak tangan? Mana batin tapak tangan? Iaitu bila kita cantum dua tapak tangan, tempat bertemu tu, maka itu dikira batin tapak tangan. Jadi tempat bertemu ni lah batin tapak tangan. Ini yang disebut kalau kita pegang kemaluan dengan batin tapak tangan menyentuh kemaluan, maka batal wuduk. Maka setakat kita sentuh tu. Jadi tepi ni tak bertemu. Maka sebab itu jika tersentuh di tepi ini, maka tidak membatalkan wuduk. Itu mana? Itu nak tahu batin, mana zahir dia. Baik. Jadi kata Sayyidina Ali bin Abi Talib, dia kata kalau sekiranya agama tu berpandu pada akal, maknanya nak kira logik belaka, akal. Sebab tu kita ni akal cuma alat untuk mengenal Allah. Bukan akal tu Tuhan dah. Akal bukan kepastian yang tepat. Jadi sebab itu akal cuma alat untuk mengenal Allah Ta'ala. Sebab itulah dia ada dua alat nak mengenali Allah. Pertama dia panggil alat hukam melalui dalil-dalil akli. Yang kedua melalui dalil-dalil nakli, yang kita ambil, yang kita petik, yang kita nakal daripada Quran dan hadis Nabi. Jadi maknanya kalau sekiranya agama tu dengan akal, lakana asfalul khuffi, maka adalah bahagian bawah kaki, aula bil mas'i, dengan sapu, min a'lahu, daripada belah atas. Sedangkan aku melihat Nabi menyapu pada zahirnya. Jadi maknanya bahagian atas. Apa kata dia? Ta'ammalu tawilan fil masail syar'iyyati daqiqati ahkamiha wa la tahkumu fiha birra'yin wala qiyasin. Fahaza sayyidina Ali radhiyallahu anhu imamul mujtahidin waqafa samitan jairan amama tilkal khususiyyah wa arada bihaza anna yasudda al-madkhul ra'i wa babuz zara'i li alla yafsudul ammah ala anfusihim dinihim. Baik, kata dia kalau kita perhatikan betul-betul, makna kita tengok dengan secara tawilan, secara panjang, secara teliti, fil masail syar'iyyati daqiqah. Kalau kita tengok pada hukum-hukum syariat syarak ni secara daqiqah, secara teliti, secara halusi, secara detail, ahkamuha, akan hukum dia, maka di sana wala tahkumu fiha birra'yin wala qiyasin, maka kita tidak akan menghukumkan hukum syarak ini hanya dengan pandangan ra'yi, pandangan dan pendapat, wala qiyasin, dan tidak hanya dengan qiyas. Jadi sebab itu tak semudah-mudahnya fahaza yasuddu ala Ali radhiyallahu anhu imamul mujtahidin waqafa samitan hairan amama tilkal khususiyati wa arada biha za'an asfal yasuddul madkhul ra'i wa babuz zara'i li alla yafsudul ammah. Jadi kata dia, sebab tu kalau kita lihat Sayyidina Ali sebut begitu, dia kata apa? Nak menggambarkan Sayyidina Ali, nak mengingatkan kita jangan sewenang-wenang menggunakan akal dan menggunakan qiyas yang secara tidak teratur dan tidak berdisiplin dalam mengeluarkan satu-satu hukum. Jadi jangan nak letak saya qiyas begini. Bukan, kena belajar ilmu qiyas.
dia ada qiyas yang sah dan qiyas yang tidak sah. Dia ada apa lagi? Dia ada perumpamaan yang sah, tamsilan yang sah, dan ada tamsilan yang tidak sah. Jadi nak qiyas tu banyaklah. Kena pergi pada ilmu balaghah lagi, nak kenal ilmu belajar tentang qiyas, bagaimana nak sahkan hukum qiyas. Jadi maknanya jangan sewenang-wenang mentang-mentang agama tu mudah, lalu kita bermudah-mudah dalam mengistimbat hukum daripada Quran dan hadis melalui qiyas yang tidak sah. Jadi maknanya kena tengok. Sebab tu ulama-ulama dia qiyas, contohnya padi. Padi ni hukum qiyasnya padi untuk dijadikan zakat padi. Sedangkan dalam hadis dalam Quran tak ada sebut zakat padi, cuma gandum. Gandum apa lagi? Gandum bali, kira makanan kan. Makanan ruji, makna makanan asasi. Lalu dikiaskan daripada makanan asasi di gandum, bagi orang makan gandum, maka bagi tempat kita ni apa makanan asasi kita? Iaitu makanan beras. Maka beras dikira makanan makanan yang menggantikan gandum, maka diwajibkan untuk membayar zakat. Jadi maknanya melalui qiyas yang sah. Ada orang pula dia kata dah kalau begitu, kalau makanan kita pula asasi kita burger, contohnya makanan lain tak makan, makanan asasi dia burger, maka adakah kena zakat burger? Adalah tu. Maka itu dia panggil apa? Tidak sah pada hukum qiyasnya. Ulama sebut makanan ruji tadi pada jenis bijirin. Jenis bijirin yang menjadi makanan asas. Sebab itu setengah negara Afrika ada makanan asasi dia pisang, maka pisang tak kena zakat. Jadi kenapa dia bukan jenis bijirin yang pada umumnya menjadi makanan asasi? Jadi makna itu di antara ada setengah tu dibuka lebar sangat. Saya mentang-mentang Islam membenarkan kita berfikir, meraihkan berfikir, meraihkan perbezaan pendapat, maka dibuka seluas-luasnya. Itu tak betul. Sebab apa? Sebab syarak ni dia buka untuk kita ruang berfikir dan ruang perbezaan pendapat dengan tidak keluar daripada takungan syarak. Tak keluar daripada disiplin dan kaedah syarak. Bukan boleh sewenang-wenangnya. Sekarang banyaklah begitu. Orang yang pakai buka kepada akal semata-mata. Selagi boleh fikir, kita fikir kenapa Allah Ta'ala suruh kita salat. Jadi salat ni kerana apa? Kerana nak menjadikan kita dekat dengan Allah Ta'ala. Jadi kalau kita boleh dekat melalui zikir, tidak melalui salat, kalau zikir saja apa salah? Tak payah salat, dekat juga dengan Allah. Jadi ini semua jadi jahat belaka kerana membiarkan ruang berfikir luas daripada apa yang diizinkan oleh syarak. Jadi mana kita kena ada peraturan dia. Baik, kemudian di antaranya kata dia, kalau sekiranya ma'annal aqla, dan bahawasanya akal yu'ayyadu mashul asfalil khafi lil qazarah allati ta'allaqa bihi, walakin fa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muqaddamun ala kulli syai'in. Jadi sedangkan kata dia, kalau ikut akal, bila kita sapu khuf, patutnya sapu belah bawah lah. Sebab ada qazarah, ada kotoran, ada cemar-cemar di bawah kaki. Jadi sepatutnya bila kita nak ambil wuduk, nak basuh khuf, basuh bawah lah. Tapi Nabi tak, Nabi buat basuh atas. Jadi sebab itu kita basuh bahagian atas ialah kerana mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan ikut akal. Kalau ikut akal, basuh bawah. Tapi kalau ikut Nabi, basuh atas. Tak pakai dah akal kita. Tertolaknya akal apabila bersalahan dengan syarak, dengan nakal Quran dan hadis. Jadi sebab itu kena kita mempunyai sifat dengar dan taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi maknanya kata Senali, sedangkan kata sahibu ibanah berdasarkan pada apa yang Senali kata, maka sepatutnya kalaulah syarak tu guna akal, maka basuh sapu bawah lebih aula daripada bahagian atas. Fal aqlu kamilun tabi'un lisyar'i. Adapun akal yang sempurna, patutnya akal yang sempurna tabi'un lisyar'i, akan ikut syarak. Itu akal yang sempurna. Kalau akal yang lawan syarak, itu akal gila nama dia. Nampak? Akal yang tak sempurna gila. Lawan saja syarak.
Syarak kata begitu, dia kata begini. Syarak kata begini, dia kata begitu. Itu akal tak sihat. Ramai tak sekarang orang tak sihat? Ramai orang tak sihat. Yang lawan syarak, lawan hukum Allah, maka tu semua tak sihat belaka. Macam orang tak semayang, dia tak boleh tidak salat. Ini dua perkara saja. Pertama mati, yang kedua gila. Dan tu ramai yang duduk berjalan tu tak salat, gila belaka. Jadi mana kenapa? Makna orang yang tidak mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, lawan syarak, maka mereka adalah orang yang tidak sempurna akal. Li'annahu ajizun an idrakil hukmil ilahiyati, kerana bahawasanya akal akan menjadi lemah untuk memperolehi dan menyelami segala hukum-hukum ilahiyah, hukum ketuhanan, hukum Allah Ta'ala. Jadi akal ni sangat lemah untuk memahami segala hakikat hukum Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi sebab itu bila kita rasa tak menasabah apa hukum syarak, kita ikut. Maknanya itu akal yang tidak sampai nak fikir apa yang telah disyariatkan oleh Allah Ta'ala. Jadi batu kena pakai ikut saja. Apabila kita tak faham pun kena ikut hukum Allah Ta'ala. Makna akal ni lemah, dia bukan boleh faham semua kan. Akal ni ialah alat ni tak semestinya dia berkuasa penuh. Alat macam kita kata apa, alat tu kan banyak jenis. Alat tu sendiri, kita nak buka spana contohnya, kita nak buka skru, alat dia apa? Alat dia spana. Tapi ada masanya tak pakai, pulah lus, dia tak makan dah. Kena pakai apa pula? Kena pakai gaji besi pula, kerat terus skru tadi. Jadi maknanya alat itu benda yang terhad penggunaan dia. Makna begitu juga akal, maka dia juga adalah terhad. Baik, li'annahu kana tu wa ma dhalla man dhalla illa bi mutaba'atil aqli wa tarkul muwafaqatin naqli. Baik, kata dia wa ma, tidak ada dhalla sesat, man dhalla illa, tidak ada orang yang sesat melainkan orang yang sesat, melainkan illa bi mutaba'atil aqli, melainkan orang yang semata-mata mengikut akal. Mana nak tahu sesat tak sesat seorang? Bila kita dapati dia semata-mata ikut akal, sesatlah dia. Tidak ada kesesatan itu melainkan orang yang semata-mata mengikut akal. Wa tarkul muwafaqatil naqli, dan mereka meninggalkan hukum nakal. Mana tinggal Quran, tinggal hukum nakal, ambil hukum akal, maka orang itu adalah orang yang sesat. Jadi maknanya kerana akal tu boleh pakai selama mana tak bercanggah dengan nakal. Apabila mengambil akal, menolak nakal kerana bertembung, maka orang itu tidak ada akal. Jadi maknanya itu kata sahibu ibanah. Baik. Baik, kata dia daripada hadis ini kita dapat faham dua perkara fiqh dia. Bayanul mahallil mashi minal khufain. Yang pertama ialah memperjelaskan tempat kita nak sapu khuf. Dalam ayat tadi, dalam hadis tadi menceritakan nak sapu kat mana. Lalu wa annal wajibu fihi mashul a'lahu wa ammal mashu asfalihi fasunnatun. Maka kata dia, adapun basuh bahagian, sapu bahagian atas adalah wajib dan sapu bahagian bawah adalah sunat. Yang kita kata tadi, satu sapu atas kan, yang tangan kiri sapu bawah. Yang atas tu wajib, yang bawah tu adalah sunat. Bagi sekadar mengikut dan menyempurnakan apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua daripada hadis ini, an-nahyu 'anil isti'malil qiyas wa istikhdamir ra'yi. Baru dia kata hadis ini juga menjelaskan larangan untuk kita beramal dengan qiyas, dan mempergunakan ra'yi wal aqli, pendapat dan akal, fi masail syar'iyyati al-muntahiyati ahkamuha izal qiyasu la yusadmun nasi. Jadi kata dia, dalil menunjukkan bahawa kita ditegah menggunakan akal, menggunakan pandangan ra'yi, dan menggunakan menggunakan akal, menggunakan qiyas dalam masalah-masalah syarak yang dilarang hukumnya menggunakannya. Izal qiyasu, apabila mana qiyas la yusadimun nasi, jika tidak hanya sekadar apabila qiyas tidak bertentangan dengan nas, maka baru sekadar boleh guna qiyas. Tapi kalau qiyas itu, akal itu bertentangan dengan nas,
maka tidak boleh kita mempergunakan qiyas dan akal. Jadi akal ni dia follow nas saja, dia ikut nas. Kalau ada nas dia ikut, kalau tak ada baru akal mencari ijtihad berdasarkan pada qiyas yang sah dan sebagainya. Maka itu di antara hukum-hukum yang ada daripada hadis ini. Baik, an Safwan ibn Assalin qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'muruna idza kunna safaran an naz'a khifafana salasata ayamin wa layaliyahunna illa min janabatin walakin min gha'itin wa baulin wa naumin akhrajahu an-Nisa'i wa Tirmizi wa lafzu lahu wa Ibn Khuzaimah wa sahahahu. Baik, kata dia daripada Safwan bin Asal, daripada Safwan bin Assalin. Siapa dia Safwan bin Asal? Dia ni ialah Safwan bin Asal al-Maradi al-Jumali. Ghaza ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam 12 ghazwah. Dia menyertai perang bersama Nabi sebanyak 12 kali. Ini Safwan. 12 kali perang ikut bersama dengan Nabi. Rawa isrina hadisan, dan dia meriwayatkan sebanyak 20 hadis. 20 hadis. Warawa anhu, dan meriwayatkan daripada dia, makna orang ambil hadis daripada dia, iaitu Ibnu Mas'ud ma'a Jalalati wa Zar bin Hubaisin, dan juga ambil hadis ini, mengambil hadis daripada Safwan, iaitu Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud, di samping Ibnu Mas'ud sangat memuliakan Safwan. Jadi maknanya nak menunjukkan kepada kita bahawa hadis ini datang daripada seorang yang sangat kepercayaan, meriwayatkan 20 hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan orang lain pula ambil hadis daripada dia. Baik, apa kata dia? Kata dia kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, iza kunna, apabila kami safaran, ya'muruna, menyuruh kami, iza kunna, apabila kami safaran musafir, Nabi suruh kami. Suruh apa? An naza'a khifafana, bahawasanya kami menanggalkan khuf. An naza'a, bahawa menanggalkan khuf, salasata ayyamin, apabila genap 3 hari, walayaliyahunna, dan apabila sampai dan malamnya. Maknanya Nabi suruh kami, bila kami ni musafir, pakai khuf. Jadi kami boleh sapulah khuf ni. Boleh bila ambil uduk, sapu khuf, ambil uduk, sapu khuf. Selama mana? Sampai 3 hari 3 malam, Nabi suruh tanggal. Mana 3 hari 3 malam, tanggal. Nabi suruh tanggal. Mana ambil uduk? Ambil uduk selepas 3 hari 3 malam tu, kena basuh kaki dah. Tak boleh basuh khuf saja. Maknanya, bagi siapa? Orang yang musafir. Musafir. Illa min janabatin, melainkan daripada janabah. Melainkan bila nak mandi janabah, tak boleh sapu khuf lah. Maknanya nak mandi janabah kena tanggal khuf, walaupun baru sehari, walaupun masuk hari kedua. Maknanya bila berjanabah maka kena tanggal, walaupun tak cukup 3 hari 3 malam. Walakin min ghaitin, tapi tetapi tak payah tanggal, min ghaitin, daripada sebab berak, wa baulin, ataupun sebab kencing, wa naumi, ataupun sebab tidur. Kan? Berak pun batal wuduk, kencing pun batal wuduk, tidur pun batal wuduk. Maka bila nak berwuduk lepas pada kencing, maka tak perlu sapu, tak perlu tanggal khuf, sekiranya masih belum sampai 3 hari 3 malam. Jadi maknanya, fahamlah kan? Maknanya boleh sapu khuf ni untuk berwuduk sebelum habis tempoh 3 hari 3 malam bagi orang musafir, kecuali dia janabah. Kecuali duduk sehari sapu khuf, malam tu mimpi sampai keluar mani, maka mandi esok dia kena tanggal khuf. Maknanya kena basuh kaki dia. Kena basuh kaki dia. Jadi kena tanggal khuf. Selain daripada itu tak payah tanggal khuf lah. Sebab tak cukup lagi 3 hari 3 malam. An Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu ta'ala anhu. Jadi mana kerana hadis ni ada kaitan dekat, maka dibawa terus hadis yang kedua. Qala, berkata, ja'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam salasata ayamin wa layaliyahunna limusafirin. Nabi menjadikan 3 hari 3 malam tempoh menyapu khuf bagi orang yang musafir,
wa yauman wa lailatan lil muqim, dan satu hari satu malam bagi orang yang bermukim. Jadi bagi orang bermukim maka dia bolehlah, bagi orang bermukim dia boleh satu hari satu malam sahaja. Dia satu hari satu malam sahaja. Maka untuk menjelaskan tentang tempoh tentang tempoh ataupun jarak masa bagi orang yang menyapu khuf, bagi orang yang bermukim satu hari satu malam, bagi orang yang musafir 3 hari 3 malam. Maka itu dia antara hukum yang keluar daripada kedua-dua hadis yang kita bacakan ini. Satu daripada Safwan bin Asal dan kedua daripada Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah. Wallahu a'lam. Baik, kita sambung untuk hadis yang seterusnya pada minggu depan.